Baik, 2017 adalah kohort yang menerima silibus pendidikan terkini dan jika diperkirakan bahawasanya tahun ini adalah tahun terakhir bagi melengkapkan kitaran tempoh pusingan ini. Sebelum suatu penilaian dilakukan, realiti di lapangan juga perlu dilihat dalam pelbagai aspek. Soal rungutan yang diberikan daripada ibu, bapa, guru-guru dan juga keluarga. Malahan warga pendidik sendiri juga mengatakan perkara yang sama. Digasak silibus seolah-olah ini adalah standard universiti. Dan di saat anak-anak di tahun 1 baru hendak mengenal dunia gedung ilmu, mereka telah diajar kira-kira pembelajaran dan juga pendapatan. Entah belum pasti adakah sudah cukup mereka kenal apakah itu nombor 1, apakah itu nombor 10. Namun persoalannya, adakah silibus ini dibikin oleh orang yang entah-entah? Juga sejauh mana penerapan elemen membaca, mengira, menulis dan menakul dijadikan kiblat membina asas kepada anak-anak kita, atau barangkali hanya guru dan ibu bapa sahaja yang kecoh-kecoh. Hakikatnya mereka yang tertinggal hingga gagal bergerak melihat keperluan melahirkan generasi yang kritis dan kritikal. Ada bersama saya Dina Shah Salim. Tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali semula dalam analisis. Hari ini saya ditemani oleh 3 orang individu dalam kita berbincang soal silibus tinggi, persepsi ataupun realiti, dan 3 orang tersebut saya perkenalkan terus di hujung sana, iaitu Puan Zaliza Alias ataupun lebih dikenali sebagai Teacher Zaliza. Terima kasih kerana datang, yang merupakan pengasas Gains Education Group. Kalau lihat kembali, beliau mempunyai pengalaman dalam pendidikan awal kanak-kanak, merupakan antara individu yang menjadi pengasas kepada rangkaian Tadika Juniors Aulad, betul? Dan juga ada sekolah antarabangsa, dan ini juga merupakan antara faktor kita memanggil beliau bersama dalam analisis petang ini. Sebelahnya iaitu Cikgu Jasri Mat Kecik, Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat, dan juga kita bersama dengan seorang pendidik di universiti iaitu Dr. Anwar Ahmad, yang mana Dr. Anwar Ahmad ini merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, yang kini pun sudah bersedia tidak di studio tetapi secara dalam talian. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami dalam kesibukan mengajar di universiti, tetapi masih juga berkesempatan. Sebab saya dengar baru saja tamat kelas ya. Baru. Baik, terima kasih banyak-banyak. Ini tajuk yang sedang dapat perhatian kembali. Saya kira perkara ini telah pun mendapat perhatian khususnya ketika PKP lepas. Kemudian disebabkan kisah yang telah pun ditunjukkan oleh seorang warga pendidik, maka kembali semula perkara ini, soal silibus tinggi ini. Saya nak bergerak dahulu kepada seorang pensyarah kanan Pusat Kajian Pendidikan Fakulti Universiti Kebangsaan Malaysia ini, Fakulti Pendidikan, Dr. Anwar. Dr. Anwar, kita nak bercakap secara realiti dalam negara membentukkan ataupun membentuk sebuah silibus dasar atau polisi atau apa jua lah yang melibatkan tentang keputusan di peringkat pihak kementerian. Bila bercakap soal silibus ini, pada dasarnya pandangan daripada Dr. Anwar, apakah perkiraan yang akan diletakkan terdahulu oleh pembuat-pembuat silibus, pengkaji-pengkaji silibus sebelum mereka melaksanakan atau menghasilkan satu silibus? Terima kasih atas jemputan ini. Yang pertama sekali saya syukurlah kerana kita mengadakan program ini. Dan kebetulan saya sebenarnya mempunyai pengalaman lah dalam menggubal silibus di peringkat sekolah menengah dan juga sekolah rendah dulu. Okay. Jadi sedikit saya dapat kongsikan lah apa yang cuba diterapkan. Yang pertama sekali dalam kita menyediakan silibus ni, perkara pokok yang kita lihat adalah standard ataupun piawaian yang kita bandingkan dengan kebanyakan negara-negara di dunia. Jadi kita bukan membina silibus itu bersendirian. Okay. Jadi biasanya kita mulakan dengan penelitian piawaian di peringkat antarabangsa dan juga melihat silibus-silibus di peringkat antarabangsa. Itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga mengambil kira apakah yang telah diamalkan oleh negara kita 5 hingga 10 tahun yang lalu, dan apakah penambahan-penambahan dan juga perkara-perkara baru yang perlu kita masukkan selarui dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi perkara-perkara ini menjadi asas kepada kita menggubal sesuatu kurikulum. Sebab itu seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan baru ini, perubahan sesuatu kurikulum ataupun silibus itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan yang mendadak. Dia perlu dirancang, dia perlu dilakukan dan digubal mengambil kira semua faktor-faktor yang mungkin mengganggu
silibus itu ataupun memastikan silibus itu adil kepada semua murid-murid. Jadi itu pertimbangan asas yang kita perlu lakukan. Kemudian kita akan memanggil pakar-pakar termasuk juga daripada universiti, daripada sekolah dan juga pihak-pihak yang berkepentingan kepada pembinaan silibus. Jadi pada saya pembinaan silibus yang telah diamalkan di dalam negara kita ini telah berjalan sekian lama dan telah berjalan dengan baik. Dan kita mungkin akan ada berbincang beberapa isu kemudian, tapi pada saya proses pembinaan silibus yang telah dilaksanakan dalam sistem KPM ini telah berjalan dengan baik pada masa yang lalu. Okey, baik. Itu menarik kerana ia melibatkan pakar-pakar tertentu dalam penghasilan silibus tersebut dan kita menilai bagaimana standard dilakukan oleh pihak antarabangsa juga untuk memastikan kita tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu ke hadapan bagi menunjukkan keseimbangan. Dan saya nak bergerak kepada yang di lapangan, Cikgu Jasni. Cikgu Jasni, disebut tadi bahawasanya pelibatan daripada pihak tertentu dilakukan. Di satu sisi saya melihat ia satu baik kerana wujud pakar-pakar melihat secara langsung. Tetapi di satu sisi saya nak bercakap soal realiti di lapangan. Penglibatan guru-guru di lapangan yang saban hari bersama dengan anak-anak murid. Adakah suara mereka juga dijadikan sebagai pemberat dalam penghasilan satu silibus? Terima kasih. Satu persoalan yang sangat baik. Bila ada pakar, akan telah pun wujud satu silibus. Kita panggil silibus ataupun sukatan mata pelajaran, satu mata pelajaran. Sekarang ni cikgu mengaplikan silibus itu di sekolah. Dengan arti kata yang lain, bermakna cikgu suka tidak suka, mereka kena mengikuti silibus yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Sebab yang mewujudkan silibus inilah golongan yang terpilih, golongan yang hebat, golongan yang memang diuji di pihak lapangan, guru cemerlangnya, doktornya. Dalam arti kata yang lain, guru-guru di sekolah perlu menyesuaikan diri dengan silibus yang ada. Dan dalam konteks ini saya rasa guru-guru sebenarnya perlulah menghayati dan memahami betul-betul apa yang tercatat dalam dokumen standard kurikulum dan juga pentaksiran ini. Kena faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengan standard kandungan, apa yang dimaksudkan dengan standard pembelajaran, apa yang dimaksudkan dengan standard prestasi. Semua itu kena dipaham betul-betul, dirungkai dan dihayati betul-betul, barulah mereka boleh menterjemahkan kemahiran itu kepada pelajar. Suka saya nak maklumkan bahawa dokumen ataupun silibus yang dicipta ini bukan untuk pelajar, untuk guru. Sebab itu dalam menghayati, merungkai silibus, guru perlu menghayati betul-betul silibus ini. Saya bagi contoh, beberapa contoh lah. Menama dan menentukan nilai nombor, iaitu kemahiran asas dalam matematik. Apa maksud menama? Apa maksud menentukan? Bermakna cikgu kena tahu menama dan menentukan nilai nombor. Sekarang ni saya nak minta pen. Boleh Tuan Moderator bagi saya 3 batang pen. 3 batang pen. Saya ada satu saja di tangan. Puan mana saya satu boleh kongsikan, saya terus bagi. Okey, tak ada masalah. Sekarang kita nak share maklumat. Kenapa saya kata penting? Puan satu ada pen tak, Puan? Tak ada. Tidak dalam beg. Satu lagi. Saya nak cuba kalau ada satu batang pen lagi baguslah. Kita jadikan telefon sebagai pen. Telefon sebagai pen. Pelik. Tak apalah. Sekarang saya nak tanya, menama dan menentukan nilai nombor. Ini perkara asas yang saya kata cikgu kena faham. Saya tak kata cikgu tak faham, tapi cikgu kena faham. Sekarang saya nak tanya, nama dia berapa? Kalau nama ini Jasni, betul? Nama saya Jasni, betul? Macam mana nak menentukan Jasni? Macam mana menentukan Jasni? Hidung begini, cakap begini, tinggi begini. Ini berapa? Menamakan berapa? 2 pen. 2 batang pen. 2 lah kan? Nama dia berapa? 2. Macam mana nak menentukan 2? Macam mana kita nak menentukan 2? Menama dan menentukan. Terima kasih. Zati satu lagi pen. Cantik. Terima kasih. Lebih kita guru. Lama tak mengajar saya ni. Borak nak mengajar. Sekarang kita tentukan. Namakan. Nama berapa semua? Berapa? 3 cikgu. 3 cikgu. Saya cikgu. Puan jadi murid. 3 cikgu sekarang. Macam mana nak tentukan 3? Saya tengok berlainan. 1, 2 dan 3 tu rupanya berlainan. Nak tentukan 3 secara tak langsung kita lihat rupanya. Lagi? Kita lihat tak kira. Kita kira sebab dia berasingan. Sekarang kita nak kira, betul? Betul, kita kira. Sekarang kita kira berapa 3? Macam mana 3? Kita kira sekarang. Kira. 1, 2, 3. Simple kan? Saya ulang. Cuba tengok betul-betul. Berapa semua? 3 cikgu. 3 cikgu. Macam mana nak tentukan 3? Kita kira. Kita kira. Tengok betul-betul. 1, 2. Sekarang 2 atau 1? Tengok. Tadi kata 2 kan? Sekarang 2 atau 1?
Dia yang kedua, cikgu. Sekarang satu betul. Ini kebat punya. Ini bukan kebat soalnya, sebab tu saya kata kita kena perlu memahami betul-betul standard pembelajaran ditetapkan. Okey, saya ulang. Berapa semua? 3, cikgu. Macam mana tentukan 3? Kira. Okey, mari kita kira. 1, 1, 2, 1 lagi, 3. Okey, itu nombor. Sebab asas dalam matematik mula-mula sekali nombor. Okey, bila mengajar nombor secara tak langsung, kalau saya sebut tadi, okey, cek kalau mula-mula 1 dah okey, sekarang 1 bila masuk jadi 2, bermakna ini proses apa? Proses apa? Ada 2 penambahan. Yes, secara tak langsung dia makin bertambah. Jadi kalau saya mengajar nombor, secara tak langsung saya boleh buat tambah, tolak, darab, bahagi. Dan saya juga boleh buat tajuk-tajuk yang lain berkaitan dengan pentaksiran data. Banyak benda yang saya boleh buat. So maknanya cikgu sebenarnya perlu faham, hayati betul-betul. Kalau tak kurang faham ni, buatlah PLC. Okey. Saya memahami tentang perkara ini. Kalau itu ditujukan kepada saya yang berusia lebih kurang 20-an dan diberikan kepada contoh yang seperti tadi, teacher sebelahnya saya tak pasti umur berapa, tapi saya agak lebih kurang dalam 20-an. Okey. Wow. Teacher Zaliza pun mengambil sedikit masa berfikir sekejap. Tetapi untuk pelajar tahun 1 di peringkat sekolah rendah, pandangan daripada teacher Zaliza boleh menangkap dengan cepat ataupun tidak? Okey. Saya melihat diri saya sebagai cikgu tadika. Dalam Gains Education tu ada daripada peringkat sekolah tadika, Jina Saulat, Idrisi International School, sekolah Tinta, ni semua sekolah. Saya mungkin nak bercerita macam ni. Bila kita sebut tentang silibus ni, tadi tanya soalannya, saya boleh tangkap ke tak? Kalau untuk kanak-kanak, sebenarnya kita jangan perkecilkan kebijaksanaan mereka. Okey. Bukan kadang-kadang, selalunya apa yang kita di sini yang kita rasa tak terfikir, tapi untuk kanak-kanak mereka cepat boleh jawab. Ataupun mereka tanya lagi soalan yang lebih sukar lagi. Ya, ataupun tadi mungkin kalau kanak-kanak lain mesti cakap, cikgu yang tu salah, yang satu yang warna pen biru. Apa-apalah yang letak belah sini, soalan-soalan begitu. Jadi boleh atau tidak, tinggi atau tidak silibus, ya. Bagi saya dalam isu sekarang ni seperti tadi yang Dr. Anwar dan juga Cikgu Jasni sebutkan tu tadi, dah ada pakar-pakar ni yang menentukan silibus. Soalnya sekarang bagaimana kita menjadikan pendidikan itu, pembelajaran itu dengan penuh keseronokan. Sebab kita cikgu tadika, asal daripada tadika, kan? Dan saya percaya keseronokan tu sampai kita dah besar pun, kita yang dah besar ni pun kita inginkan keseronokan dalam mempelajari sesuatu. Keseronokan dengan komunikasi yang betul, ya, pendekatan yang betul, konsisten. Komunikasi ini juga termasuk bagaimana pendidikan tadi tu, metod tadi tu dibawa daripada metod tu disampaikan mungkin daripada peringkat kementerian, lepas tu kepada peringkat PPD, lepas tu bagaimana apakah yang kita mahukan daripada anak-anak kita tu disampaikan dengan betul. Kemudian komunikasi dan juga konsisten. Ya, konsisten dalam kita menyampaikan tu. Tak bolehlah kejap lagi kita kata diam, kita kata jangan, kita kata tak salah. Sebab anak-anak ni dia ingat. Dia akan ingat. Konsisten tu perlu. Contohnya kalau kita lihat dalam project based learning. Dalam project based learning, konsisten. Dia walaupun di akhir tahun misalnya baru ditunjukkan projek apa, atau pertengahan tahun ditunjukkan projek apa, tapi konsisten. Dia mungkin akan belajar sedikit demi sedikit, mungkin dalam masa 15 minit, 30 minit, bergantung pada masa yang diberikan. Tetapi mereka tahu kenapa mereka lakukan projek tersebut. Pernah dalam TV Al-Hijrah dulu datang kepada buat coverage program di sekolah Idrisi International School, bagaimana pelajar-pelajar menghasilkan barang-barang daripada hasil buangan, tapi dijadikan ciptaan ilmuwan Islam di masa yang lalu. Jadi dan bila ditanya apa juga soalan mereka boleh jawab. Kenapa? Kerana mereka melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan. Kita perlu lihat bahawa pendidikan itu adalah satu proses dan bukan produk. Bila kita melihat kertas ni, susah ni, anak saya tak boleh jawab ni, maknanya kita melihat bahawa produk, kita melihat bahawa anak saya tak boleh jawab, di situ saja. Kita tak melihat bahawa proses. Di sini
saya mungkin boleh tekankan lagi satu perkara, iaitu keterlibatan ibu bapa. Bila sebut silibus tinggi, pertama sekali kita terus ada satu sikap yang nak menyalahkan, nak salahkan siapa ni ya, salahkan orang buat silibus ke, salahkan guru ke, salahkan siapa ke. Jadi kita perlu sama-sama ada keterlibatan. Bila pandemik 2 tahun ni telah mengajar kita bahawa ibu bapa di rumah adalah guru. Keterlibatan itu, saya nak membesarkan soal keterlibatan itu, tetapi saya nak menilai dulu bagaimana keterlibatan guru sebenarnya untuk memahami cara proses untuk mengajar. Seperti disebut tadi, yang bergantung kepada cikgu itu, adakah kemampuan dia untuk mengajar dengan baik ataupun tidak. Tetapi berbalik pula, soal silibus yang diangkat, direka, digerakkan, tetapi ketersediaan guru itu untuk menyambut dahulu silibus baru itu, adakah sudah lengkap, bersedia? Sebab itu kita akan kupas selepas ini. Jika mana analisis demikian, rehat seketika. Analisis membarang serius soal silibus tinggi seperti mana yang didakwa, adakah ini satu persepsi ataupun realiti? Saya nak kembali semula kepada Dr. Anwar. Dr. Anwar, boleh dengar suara saya? Boleh. Baik, okey. Dr. Anwar, tadi disebut oleh Cikgu Jasni soal bagaimana kreativiti, cara kaedah yang digunakan oleh seorang guru itu sendiri untuk memberi didikan, mengajarnya kepada anak-anak ini. Dan saya nak rapatkan dengan topik perbincangan kita soal silibus itu sendiri. Disebut di awal tadi, silibus ini telah pun dirangka oleh pakar dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat. Kemudian terhasillah sebuah silibus tersebut. Maka soalan saya dalam konteks ini, adakah kita di peringkat pembuat dasar itu meminta ataupun menyediakan ruang yang cukup kepada guru-guru ini untuk memahami secara lebih lanjut tentang bagaimana untuk melaksanakan sesuatu yang terhasil di dalam buku kepada sesuatu perkara yang praktikal? Baik, terima kasih. Baik, kita membincangkan isu silibus tinggi. Ada 2 isu sebenarnya yang harus kita faham dan kita pisahkan. Yang pertama adalah isu silibus tinggi. Yang keduanya isu silibus padat. Betul. Baik, isu silibus padat memang benar berlaku. Memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di dunia, khususnya di kalangan negara maju, kita tahu bahawa silibus negara kita memang padat. Dan itu yang sepatutnya diselesaikan oleh pihak kementerian. Berkaitan dengan silibus tinggi yang kita bincang ini, sebenarnya silibus negara kita adalah setara dengan kebanyakan negara-negara di dunia. Sebab untuk menentukan tahap ataupun aras kesukaran itu, kita mempunyai piawaian ataupun di peringkat dunia, di peringkat UNESCO, OECD pun ada garis panduan yang telah kita gunakan. Baik, perbincangan berkaitan dengan silibus tinggi ini sebenarnya adalah satu isu yang pada saya mesti dijawab oleh pihak yang berkaitan. Pada saya begini, isu silibus tinggi ini sebelum pandemik melanda tidak begitu ketara. Maksudnya kita tidak begitu mendengar masyarakat bercakap soal silibus tinggi, anak-anak suka untuk belajar dan sebagainya. Tetapi selepas pandemik melanda 2 tahun, baru kita dengar ibu bapa khususnya lah yang mengadu ataupun mengeluh tentang silibus anak-anak mereka yang dilihat sebagai tinggi dan mereka sendiri tidak dapat membantu anak-anak mereka. Mereka merasakan anak-anak mereka terbeban dengan silibus yang tinggi. Baik, saya nak jelaskan begini. Apabila kita memulakan silibus yang ada sekarang ni, KSSR ni pada tahun 2017. Okey, betul. Yang disebut oleh Cikgu Jasni tadi, bila kita menggubal sesuatu kurikulum, pemikiran kita ataupun tumpuan kita dalam pembinaan kurikulum adalah untuk memberi garis panduan itu kepada guru. Guru adalah kumpulan yang terlatih, profesional untuk melaksanakan semua silibus yang telah disediakan oleh pihak KPM dengan pandangan dan juga pelibatan banyak pihak. Jadi silibus yang diberikan kepada murid-murid sekolah adalah untuk digunakan oleh guru-guru yang terlatih dan profesional untuk mengajar. Jadi apabila pandemik melanda kita selama 2 tahun, kita dapati sekolah ditutup, guru tidak mengajar. Jadi apa yang berlaku adalah ibu bapa yang mengambil alih proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi ibu bapa ni bukanlah semuanya terlatih dalam pendidikan cara mengajar yang betul, teknik yang betul. Itu kita faham sebab sebuah ibu bapa bukanlah menjadi guru. Jadi apabila kali pertama sebenarnya mereka berpeluang untuk melihat silibus itu secara detail, bukan sahaja membaca silibus,
tetapi juga meneliti, perlu mengajar anak-anak mereka dan perlu membuat latihan untuk anak-anak mereka selama 2 tahun. Baru mereka sedar bahawa kurikulum yang selama ini disampaikan oleh guru-guru pada mereka berat. Sebenarnya berat kerana mereka tidak terlatih dan profesional untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Kalau saya pun, kalau tidak terlatih sebagai seorang guru, maka saya juga akan mengatakan itu sesuatu yang sangat berat. Apatah lagi, kurikulum yang dibina 2012 itu tentulah berbeza dengan kurikulum yang telah dibina sebelumnya. Mesti ada penambahbaikan, ada inovasi, ada komponen-komponen ataupun rubrik yang baru sesuai dengan matlamat-matlamat pembelajaran yang terkini. Jadi, kalau kita lihat apa yang disebut oleh ibu bapa bahawa silibus itu berat, saya agak kurang bersetuju. Kerana silibus itu memang berat pada ibu bapa. Saya mengakui. Tetapi itu sebenarnya ditumpukan. Doktor, saya menarik menilai maklumat daripada Doktor berikan berkaitan tentang perkara ini. Iaitu bila Doktor mengata bahawasanya mungkin bagi ibu bapa berat kerana tidak terlatih. Tetapi bagi kanak-kanak ini mungkin lepas dia diberikan maklumat akan mungkin tidak berat. Jadi ianya membawa kepada saya persoalan logik akal. Persoalan logik akal ni saya nak bertanya kepada Teacher Zaliza. Teacher Zaliza, dalam kotak fikiran kita secara logik akal, sesuatu yang pada pandangan orang dewasa itu berat, adakah logik untuk kita mengatakan bahawasanya bagi kanak-kanak itu mudah dan ringan? Secara logiknya secara logiknya memang kita akan lihat bahawa kalau untuk orang dewasa berat, jadi untuk kanak-kanak mungkin berat. Tapi konteks dia macam mana? Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, pendidikannya adalah satu proses. Kalau kita tunjukkan contohnya macam di sekolah Tinta, sebuah sekolah STEM Model School di bawah Gains Education Group, daripada darjah 1 lagi kita telah ajar mereka ni pasang circuit board. Kalau tanya kat saya pun tak tahu. Ni PCB nak kena sambung dekat apa wire-wire, saya tak tahu. Tapi untuk kanak-kanak ni, kerana mereka telah melalui proses tu daripada awal, faham bagaimana prosesnya. Jadi bila tiba kepada satu page yang parents tengok, yang ibu bapa tengok, yang dia rasa macam susah, bagi kanak-kanak tersebut yang dah melalui proses tu, dia rasa senang sebab dah lah dia rasa seronok. Dia kalau seronok, maknanya yang susah pun mereka akan rasa senang. Sebab memang tak sabar-sabar nak pergi sekolah. Kalau boleh ibu bapa dah beratur nak ambil pun nanti sekejap tak nak ambil dulu. Sebab dia tengah sangat orang kata sangat-sangat nak belajar lah, sifat ingin tahu kan. Jadi maksudnya kalau ikut logik, kalau soalan tu diletak begitu kan, adakah susah misalnya ditunjukkan, diviralkan satu page soalan ni, satu muka surat, memang nampak macam susah kerana saya pun tak tahu, sebagai saya cikgu pun tak tahu. Tapi sebagai murid yang telah melalui proses tersebut dan melalui berbagai-bagai orang kata permainan dan projek pendidikan ni, dia bukan sekadar tengok satu page. Gaya pembelajaran ataupun learning style, teori learning style ni, dia adalah melalui auditori, mendengar berbagai-bagai cara lah, menyanyi ke apa ke, berbagai auditory, visual, kemudian kinestetik, dia bergerak, sama ada motor skill, kasar, motor skill halus dan sebagainya. Dia melalui berbagai-bagai proses tersebut dengan mengaktifkan 5 deria. Dengan deria maknanya bukanlah dia tengok skrin macam ni je lepas tu faham tak faham, ataupun tengok page macam ni je lepas tu mak tak faham. Mak tengah sibuk-sibuk masak, tengok tak faham. Tapi bagi anak-anak yang telah melalui, yang dia telah diaktifkan deria ni kan, maksudnya dia telah dibagi diekspos lah deria, dia mereka mudah lihat. Saya tadi Cikgu Jasni keluarkan dia punya senjata kan, saya pun nak keluarkan senjata juga ni. Contohlah tadi soalan-soalan. Saya ni selalu kongsi dengan beberapa permainan kita main masa kecil. Ini permainan kita main masa kecil. Saya cakap dengan ibu bapa kan, hampir setiap minggu sebenarnya saya bermain dengan ibu bapa. Ada kumpulan lah kami. Saya aturkan keliling pergi ke mana-mana kan. Kita tunjuk satu contoh. Ni satu contoh. Ni pernah tak main ni masa kita kecil dulu? Ini biasa kita main. Main Syaraf main kan. Okey, dalam ni kan ada permainan boleh kira contohnya kan. Dia tak perasan sebenarnya dia sedang berkira. Susah ni 7 kali 2 lah. Mesti semua susah ni. Kalau untuk peringkat prasekolah pun, darjah 1 pun susah kan. Tapi untuk kanak-kanak yang telah melalui proses kita bermain, dipanggil repetition and extension, dia selalu repeat, kita selalu ulang-ulangkan dan kemudian kita susahkan sedikit, tinggikan sedikit. Mereka sebenarnya tak ada masalah, senang. Bagaimana mereka melihat sesuatu dengan cara memegang, iaitu ini kita buat visual lepas tu dia kinestetik, dia bergerak, pemain.
anak-anak tak boleh duduk diam kan. Betul. Kita yang ibu bapa atau guru-guru yang suruh diam, dia sebenarnya tak boleh diam. Dan bila mereka diberikan kita beri exposure lah maksudnya, dengan bermain, mereka melihat sebenarnya mudah. Itu tadi yang pasang circuit board tu satu contoh lah. Sampai sekarang saya pun tak pandai pasang circuit board tu. Baik, saya memahami tentang perkara itu dan saya nak meninjau secara di lapangan, maka kami bawakan pula perkara-perkara dalam hasil cetakan buku yang berada dalam pihak kementerian ketika ini diedarkan kepada Murid Darjah 1. Mungkin bisa kongsikan, pihak terbit boleh roll sedikit antara gambaran-gambaran kita nak satu persatu kita lihat. Ini berkaitan tentang, kalau anda boleh saksikan, okey, ini adalah selai aktiviti di dalam buku teks mereka di darjah 1, di darjah 2, dan ianya sedang tular di media sosial. Maka saya nak tanya, konon-kononlah kita ini pelajar kan, berada di usia itu, jangan letak kita di usia darjah 5, usia di darjah yang sepatutnya. Kalau saya nak tanya kepada Cikgu Jasni, agak-agak kalau kita lihat sendiri begini, kita rasa mudah tak nak jawab? Okey, sepintas lalu kita nampak agak sukar. Okey, tapi kita kena faham, dalam menguasai sesuatu pelajaran itu, sesuatu kemahiran itu, dia ada pelbagai teknik. Okey. Makna ada orang mengira kaedah itu. Ada orang menggunakan kaedah genap 10. Okey. Ada orang mengira macam tu 34, dia tambah 10 dulu jadi 44. 44 so tambah dengan 9. Jadi kalau di pihak kementerian, apa yang kita mahu berikan? Formula apa yang kita mahu berikan? Maknanya kita nak begini, penyampai, maksudnya pelajar-pelajar kalau sebaik murid, cikgu membimbing pelajar bagaimana mendapat jawapan. Di samping cikgu bimbing, kalau pelajar tak dapat, cikgu berilah jawapan. Ini kaedah ini 1, 2, 3, 4 kaedah. Bukan satu kaedah jalan selayan. So dia dapat banyak kaedah. Tadi saya tunjuk pada Zatil. 3/7 dengan 5/9. Mana yang paling besar? So saya tulis artikel 7 kaedah untuk selesaikan matematik itu. So apa yang saya nak tegaskan di sini bahawa kita cikgu-cikgu, saya tak kata cikgu tak kuasai, tapi saya nak beritahu bahawa guru-guru mesti mempunyai kemahiran yang pelbagai, iaitu teknik yang pelbagai untuk menyelesaikan sesuatu isu budak. Dan dia perlu bimbing pelajar. Kalau begini kaedah ini, kalau begini kaedah ini. Jangan tertakluk pada satu kaedah sahaja. Bila tertakluk pada satu kaedah, itu yang jadi macam yang tadi tak boleh jawab, dia pening. Tak boleh jawab, tinggal je lah. Kita tunjuk kaedah yang mana yang mudah. Kaedah yang mana mudah kalau waris. Dan tadi kata waris merungut tinggi. Saya sebenarnya kalau betul lah kalau waris merungut tinggi sebabnya dia tak menerima latihan. Tapi bagi saya lah, minimum waris di Malaysia ialah SPM. SPM bukan SRP lah sekarang ni. SPM, waris minimum ialah SPM. Bila SPM, kadang-kadang kalaulah latihan buku itu begitu, so kadang-kadang dia ada ilmu untuk selesaikan isu. Okey. So, barangkali kedengaran sesuatu topik itu tinggi. Contoh bila saya tanya, pengurusan data. Darjah 1 ada pengurusan data. Agak-agak Ashraf kata tinggi tak? Darjah 1 ada pengurusan data. Tinggi tak? Terfikirlah otak kita ni, dalam pemikiran kita, pengurusan data darjah 1, mati budak-budak nak jawab. Sebenarnya bukan tinggi mana pun, pengurusan data itu hanya mengumpul maklumat saja. Sana ada 3 batang pen. Sini ada bentuk atribut yang berbentuk elips, ada 7. Sini ada 5. So kumpul data letak sebelah. So mana yang banyak letak tepi. Okey, susun balik. Macam mana kamu nak tahu yang mana lebih, yang mana kurang? Susun, okey, nampak yang ni kurang, yang ni lebih. Okey, sebelah mana yang lebih? Sebelah kanan cikgu. Situ kita mengajar attitude, mengajar lupa dah, mengajar titik tu. So kita boleh mengajar lebih kurang. So kita satu lagi kita kata okey, kita bagi gambar rangsangan pelajar satu kumpulan suka makan aiskrim 5 orang, satu lagi suka makan coklat 2 orang, satu lagi suka makan lollipop kot 3 orang. So mana yang paling banyak? Cikgu 5 orang suka makan aiskrim. Kenapa pelajar suka makan aiskrim? Manis cikgu. Kenapa manis? So, itu jawapan dia. So murid berfikir apa yang dia fikir. Dalam kemahiran berfikir, dia kata metakognisi. Dia berfikir apa yang dia fikir. Cikgu, jawapannya 5 yang ramai. Kenapa 5? Kenapa? Sebabnya aiskrim itu manis. So kita tanya soalan kebat lagi. Jika manis, apa kesan? Konsekuen and sekuen. Sebab dan akibat. Cikgu, kalau kata makan manis banyak, barangkali kencing manis.
mungkin rosak gigi. So itu yang kata kemahiran berfikir. Kadang-kadang kita kemahiran berfikir ini baik secara dasarnya kalau diberikan kepada cikgu-cikgu mungkin mudahlah untuk dia menguruskan, tetapi kita nak bercakap tentang penerimaan kanak-kanak ini pula. Maka soalan ini saya nak ajukan kepada Teacher Zaliza. Teacher Zaliza, bayangkan kita berada dalam keadaan kanak-kanak ini, berhadapan dengan kanak-kanak ini, andai kata kanak-kanak ini gagal untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan itu. Pada kelazimannya, adakah kanak-kanak ini akan rasa kecewa dan berputus asa dan tidak mahu meneruskannya lagi? Selalu di dalam realiti bagaimana? Okey, kalau kita soalan ni maksudnya kita sentuh satu elemen lagi yang penting, iaitu bukan tentang silibus. Ya. Bila kita penerimaan kanak-kanak, ya. Maksudnya kita perlu lihat dalam falsafah pendidikan negara kita tu, okey, dia ada satu elemen jasmani, emosi, rohani ataupun sahsiah dan intelektual. Jadi dalam soal ni, iaitu sosio-emosi anak-anak, ini sangat penting ya, bila kita bersama dengan kanak-kanak, kita bukan macam terus je soalan macam wartawan lah, terus bagi soalan gitu kita perlu, maksudnya dia ada introduction dia ada circle time dia ada, kita akan bercerita dulu seluruh konsep bersama-sama dengan mereka untuk mereka faham. Dia perlu ada perlu ruang masa untuk kita sebenarnya bersama dengan kanak-kanak ni, lebih untuk kita memahami mereka. Dan juga dia ada satu istilah dipanggil pendidikan terbeza ataupun differentiated learning. Lain anak dalam satu kelas tu ya, lain mungkin penerimaan ataupun tahap kebolehan ataupun kreativiti ataupun kecenderungan mereka. Ini perlu untuk guru-guru dan juga ibu bapa di rumah faham. Kalau kita ada anak 4 orang, macam saya ada anak 4 orang kan, saya tak boleh kata 4 anak saya sama, jadi saya bagi satu ni, lepas tu saya rasa silibus ni sesuai untuk semua anak saya. Tak ya. Jadi penerimaan soalan tadi ya, penerimaan tu, adakah mereka boleh menerima atau tidak? Cara ataupun approach, berbalik pada yang pertama tadi saya cakap, iaitu tentang approach ataupun bagaimana kita mendekati mereka, pendekatan kita terhadap sesuatu topik tu. Contohnya, anak saya yang mungkin kurang ataupun pelajar saya yang mungkin kurang sikit dalam, dia lambat sikit kalau mengira, ya. Kalau tunjuk yang tadi tu, page yang tadi tu, memang dia takut. Memang dia takutlah. Terus takut banyaknya nombor, tak nak tengok, kan. Tapi kalau saya sembang-sembang dengan dia, saya bercerita, lepas tu kita ada nyanyi-nyanyi, kita ada lukis-lukis, ada colour-colour sama-sama. Lepas tu rupa-rupanya senang je, semua tu dia boleh siap. Ya, dia boleh siap. Itu cara dia, itu lain, ya. Atau mungkin pelajar yang lain pula atau anak saya lain pula, cara dia lain. Dia memang itu cepat je, dia memang congak-congak dia boleh. Tapi mungkin kelemahan dia lain. Dia macam kita jugalah sebagai ibu bapa kan, ataupun sebagai guru. Sesiapa saja ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tak boleh, satu yang paling penting iaitu jangan kita pukul rata. Ini satu pelajaran yang penting untuk kita faham. Pasal pandemik 2 tahun tu kita pukul rata. Bila kita kata, saya pernah suarakan ni dulu, iaitu bila kita kata okey semua sekolah tutuplah satu negara, yang kawasan yang tak perlu tutup, yang ada berapa kerap pelajar yang tak ada internet, yang pendalaman pun kena tutup juga. Contohlah. Tapi kita pun faham kalau kawasan macam tu macam mana pendekatan dia, apa cara kita nak buat supaya tidak ada keciciran pelajar. Di sini mungkin saya nak bawakan lagi satu isu, iaitu kita bercerita tentang kanak-kanak ni, kita bercerita tentang murid, tentang pendidikan. Bila kita sebut je pendidikan, apa yang terlintas di fikiran kita selalunya? Selalunya bila sebut tentang kanak-kanak, dia adalah bersifat reactionary ataupun reaksi, iaitu bila ada isu penderaan, tiba-tiba orang bercerita tentang kanak-kanak. Bila ada isu baik berat, tiba-tiba orang bercerita tentang kanak-kanak. Bila ada cerita silibus, tiba-tiba orang bercerita tentang kanak-kanak. Bukankah sepatutnya isu tentang kanak-kanak ini menjadi satu isu utama, iaitu agenda utama yang kita perlu letakkan ke hadapan untuk negara kita? Maknanya bila kita sebut pendidikan, jangan kita lupa pendidikan awal kanak-kanak ni utama sangat.
Baik, tetapi lebih lanjut lagi kita melihat tentang isu ini kerana ianya telah pun diutarakan kalau datangnya itu daripada ibu bapa sahaja mungkin kita akan tidak terasa, tetapi hakikatnya dia datang daripada pendidik juga sendiri yang menganggap bahawasanya pendidikan ataupun silibus ini tinggi kepada anak-anak. Jadi persoalan ini menjadi persoalan besar dan itu kita akan ulas selepas ini dalam analisis kembali semula. Baik, analisis kembali semula. Kita masih lagi bercakap soal silibus sekolah rendah yang tinggi ini. Secara khususnya saya nak kembali semula kepada Dr. Anwar Ahmad. Doktor, isu ini dilihat bahawasanya bukan datang daripada ibu bapa sahaja tetapi warga pendidik juga mengutarakan perkara yang sama. Bayangkan kalau orang yang menyampaikannya juga berpandangan bahawasanya ia terlalu tinggi kepada anak-anak ini, apatah lagi mereka yang berada di luar daripada konteks itu sendiri. Maka dalam konteks ini, pandangan daripada Dr. Anwar, adakah sebenarnya guru-guru kita sendiri yang sebenarnya tidak mampu untuk mengikuti standard silibus baharu yang telah pun dirangka ini? Baik, silibus yang ada ini, yang dibuat pada 2017 ini adalah silibus yang dianggap boleh diuruskan sebelum pandemik. Okey. Itu yang pertama. Jadi cikgu memang isu ini tidak ketara. Tetapi semasa pandemik, sekolah ditutup. Kalau kita lihat pada UNICEF, mereka melaporkan jumlah jam pembelajaran murid-murid seluruh dunia 1.8 trillion hours. Maksudnya masa yang hilang itu sangat tinggi kepada murid-murid. Apatah lagi kalau kita ambil contoh negara kita Malaysia, kita tutup hampir setahun setengah. Jadi apa yang berlaku adalah anak-anak yang tahun 1, tahun 2, tahun 3 tidak belajar semasa pandemik ni. Mereka tak dapat belajar dengan sempurna. Bila sekolah dibuka semula, anak-anak ni dia tak sama seperti anak-anak sebelum pandemik. Betul. Mereka datang ke sekolah dalam keadaan tidak ada kemahiran-kemahiran asas. Jadi apabila masuk ke sekolah, silibus berjalan. Ini yang menjadi masalahnya kepada pihak KPM. Saya minta maaf lah. Tapi KPM sepatutnya sedar bahawa apabila pandemik ini berlanda kita kena menjajarkan kurikulum bukan hanya pada waktu pandemik tetapi juga pada waktu endemik. Kita lihat apa yang Indonesia buat. Mereka memperkenalkan kurikulum darurat sepanjang pandemik. Kemudian sekarang mereka bukakan kepada kurikulum merdeka selepas pandemik. Maksud mereka menjajarkan kurikulum supaya tidak ada anak-anak yang ketinggalan. Kita tahu bahawa kajian OECD UNICEF menunjukkan bahawa anak-anak yang paling terkesan dalam isu pandemik ini adalah anak-anak yang 3 tahun pertama persekolahan. Betul. Kerana mereka baru nak belajar membaca menulis mengira. Bayangkan kita lihat anak-anak yang masuk tahun 1, kemudian pandemik tutup sekolah. Mereka belum boleh membaca mengira dan menulis dengan baik. Kemudian mereka tahun 2 masih tutup sekolah. Tahun 3 mereka melalui sukatan pelajaran tahun 3. Dalam keadaan kemahiran membaca, menulis, mengira mereka tidak ada. Jadi cikgu yang mengajar tahun 3 sekali memanglah akan mengadu dan mengeluh. Kerana mereka terpaksa mengajar anak-anak yang bukan saja 2 tahun tak sekolah dengan baik, tetapi tidak boleh membaca dengan baik, mengira dengan baik, menulis dengan baik. Mereka terpaksa mengulang balik apa yang sepatutnya diajar 2 tahun yang lalu di tahun 1. Jadi kalau guru mengeluh, itu memang benar-benar berlaku. Kerana kementerian tidak melakukan sesuatu pemulihan kepada anak-anak yang 2 tahun ketinggalan ini. Jadi kita bila kita buka semula sekolah pada bulan awal tahun ini, kita menganggap seolah business as usual. Tidak ada apa-apa yang berlaku pada anak-anak ini selama 2 tahun. Belajar seperti biasa, kurikulum tidak dikurangkan, tidak difleksibelkan. Pemeriksaan dilaksanakan juga di peringkat sekolah negeri. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana keadaan guru-guru yang terpaksa mengumpulkan semua silibus-silibus yang ada selama 2 tahun, mereka terpaksa mengajar balik. Sebab kalau saya seorang guru pun, bagaimana saya nak mengajar anak-anak saya tentang misalnya tahun 4 sejarah, kalau dia tidak boleh membaca, menulis dan mengira dengan baik. Bayangkan. Jadi tidak wajar sebenarnya kita meneruskan kurikulum kita yang sebelum pandemik. Selepas pandemik kita anggap seolah pandemik tidak memberi kesan apa-apa kepada murid-murid kita. Ini satu pertimbangan yang cukup menarik, Doktor.
tentang perkara ini. Maka saya nak anjurkan soalan ini kepada seorang Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat. Melihatkan kepada dua perkara major disebut sebentar tadi, adakah perkara ini diutarakan sebelum kita masuk ke fasa endemik kepada pihak kementerian supaya tengoklah kita sekarang dalam fasa yang tak sesuai sebenarnya kita lakukan silibus ini. Pandangan daripada seorang Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu. Soalan yang sangat padulah dalam istilah orang muda ni, sangat padulah. Saya barangkali Dr. Sorry lah, saya kurang bersetuju jika dikatakan kementerian tidak mengadakan penjajaran. Sebenarnya bahagian perkembangan kurikulum selalu mengambil inisiatif iaitu mengadakan penjajaran kurikulum bagi setiap subjek. Dalam arti kata yang lain sebenarnya, kalau silibus itu tinggi, tapi kita sebagai warga pendidik, kita kena faham ada satu istilah minimum adequate syllabus, iaitu minimum silibus yang paling minimum yang sepatut pelajar dapat. Dan sepatutnya sebagai seorang guru, sebagai seorang warga pendidik, saya tak kata semualah, barangkali saya sebagai seorang guru barangkali saya kena tahu anak murid saya kalau sampai tahap 1 sebenarnya apa yang dia nak dapat. Minimum adequate syllabus. Contoh, saya bagi contoh. Katalah dia belajar nombor sampai sejuta, contohlah darjah 1 taklah sampai nombor belajar sampai sejuta. Tapi dalam rumah nombor itu sebenarnya apa yang dia kena tahu? Ialah sa, puluh, ratus. Cukup. Dia hanya tahu sa, puluh, ratus cukup. Sebab apa? Bila main ribu, sa ribu, puluh ribu, ratus ribu. Bila main juta, sa juta, puluh juta, ratus juta. Maknanya saya hanya perlu anak murid saya tahu hanya rumah 10 ratus sahaja. So maknanya bagi saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebab tu saya kata kita kena perlu memahami kerangka silibus itu direka. Mapping, sebab kita juga perlu ada satu mapping macam mana kita nak deliver skill yang paling minimum ke anak murid kita. Kadang-kadang, minta maaf lah, kadang-kadang perkara ini tak perlu datang dari kementerian pun. Tak perlu datang kementerian pun. Kita sebagai guru, saya sebagai guru, saya perlu merancang sukatan pelajaran. Paling kurang anak murid saya dapat memahami. Anak saya di rumah dapat memahami. Cikgu, saya nak mengambil satu perkara kerana cikgu sebut bahawasanya seorang pendidik itu wajar untuk melihat kerangka keseluruhan tentang suatu perkara tersebut dan perlu kreatif untuk menyampaikan kepada anak-anak ini. Saya semak pendidikan dibagi 3 standard utama ataupun di awal itu ada lebih kurang sekurang-kurangnya 8 mata pelajaran. Maka untuk menyediakan seorang guru itu bersifat kreatif, memahami kerangka tersebut sampai ataupun tidak untuk mereka mencukupkan diri ke arah itu. 8 mata pelajaran ke 8 topik? 8 subjek. 8 subjek mata pelajaran. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan seluruhnya. 8. Okey, 8 mata pelajaran itu bukan seorang cikgu ajar semua. Seorang cikgu barangkali hanya ajar matematik tahun 1 dan tahun 2 sahaja. Barangkali sedikit tahun 3 ataupun subjek yang lain, sejarah atau tampung. Maknanya bagi saya, suka tidak suka, mau tidak mau, cikgu kena ada inisiatif berbincang dalam panitia. Jika kita ada kekurangan, di mana kita nak tampung kekurangan. Sebab itu pejabat pendidikan daerah, jabatan pendidikan daerah selalu turun ke sekolah membimbing. Kadang-kadang orang tak suka turun dibimbing sebab apa? Mereka rasa diri mereka ini dah cukup bagus. Saya sudah cakap, minta maaf lah. Kadang-kadang tu siapa? Kadang-kadang rakan-rakan kita lah. Saya tak nak sebut siapa. Nanti orang marah bila saya cakap ni Presiden Kesatuan tak bela cikgu ni. No, ni reality. Kita cakap soal reality untuk membangunkan semula situasi. Sebenarnya saya kata dalam kehidupan pun kita pun dipantau oleh malaikat Mikail, kiri kanan kita dipantau. Kenapa kita cikgu tidak boleh dilihat, tidak boleh dibimbing? So peranan kementerian, peranan jabatan pendidikan, peranan pejabat pendidikan, mereka ni akan turun ke sekolah membimbing cikgu. Kalau cikgu kurang di mana, mereka akan bimbing cikgu. Dan terimalah cikgu, pegawai di JPN, di PPD ini sebagai rakan sejawat yang baik. Dan sorry lah sedikit, kadang-kadang kita suka melabelkan rakan-rakan kita di JPN itu sebagai orang yang berkut, orang kayangan, orang yang dilihat sangat tinggi. Kita kadang-kadang lupa orang yang berada di JPN, di PP dan kementerian itu, mereka juga datang daripada guru biasa. Saya sendiri sebelum duduk sekarang ni, saya timbalan pegawai pendidikan daerah Pendang. Saya ulanglah, saya sebagai timbalan pegawai pendidikan daerah Pendang. Saya dulu juga gelek Missing Gestetner, mengajar matematik, dapat guru cemerlang, dapat guru pakar, guru inovasi, macam-macam anugerah saya terima. Barangkali bila statement saya masuk dalam kami guru Malaysia, saya kena hantam 2 hari. Semua guru perlu memahami polisi kementerian. Saya kena hantam 2 hari seolah-olah saya ni baru keluar daripada gua. Ini presiden ni seolah tidak berada di lapangan. Dia lupa bahawa saya kira banyak kejayaan yang rasa kadang-kadang orang yang bercakap itu pun tak ada kejayaan. Okey, baik. Dalam konteks ini saya tertarik disebut tadi apabila dalam fasa tersebut penjajaran itu dilakukan, dan saya nak berbalik pula kepada teacher Zaliza. Penjajaran dilakukan kepada guru-guru ini untuk setidak-tidaknya memahami
asas minimum itu. Soalan saya, mesej itu adakah disampaikan jelas oleh pihak kementerian kepada warga pendidik? Okey. Kita ada banyak istilah di sini ya. Istilah yang canggih-canggih. Penjajaran, pembugaran, kemudian kita ada PBS, PBD, kita ada TS20. Kalau saya nak sebut memang panjang. Macam-macam lah istilahnya tu. Ditukarkan kepada plan. Cantik, semua cantik. Kita ada semua ni. Kurikulum kita cantik, silibus cantik, ada ramai pakar, ya. Alhamdulillah. Tapi penjelmaan kemenjadian pelajar itu dan di mana tahap kita, yang itu penting untuk kita tahu supaya kita tahu okey kita berada di sini dan ke mana kita akan pergi. Bagaimana penerimaan pelajar kita. Bila saya sentuhkan awal tadi keseronokan belajar, jangan lupa ia juga termasuk keseronokan mengajar, keseronokan ibu bapa untuk terlibat sama. Dia keseronokan dia bukan macam pelajar tu syok sendiri. Dia seronok je nak belajar, tak. Guru-guru pun seronok nak mengajar. Ni semua perlu ada bersama-sama. Dan bagaimana untuk ini berada bersama, untuk keseronokan ni semua rasa seronok, iaitu komunikasi. Komunikasi ni penting. Saya sebutkan semua istilah-istilah ni tadi, sebenarnya saya sendiri pun baru belajar istilah-istilah ni. Bukan kata saya pakar, saya hujung cari semua saya dah tahu. Tidak, saya pun kena Google, saya pun bertanya. Jadi maksudnya kat sini kan, saya bertanya sebenarnya sebelum saya ke sini, saya bertanya dengan ibu bapa, saya bertanya dengan manalah guru-guru yang saya kenal, kawan-kawan. Bukan semua yang tahu ni. Jadi maksudnya aliran ataupun kecairan, flow, communication flow memang cantik, silibus dan sebagainya, tapi bagaimana flow tu daripada peringkat daripada peringkat atasan, bawah, daripada peringkat sampai semuanya, ke pelaksanaan itu, ke pelaksanaan tu sampai atau tidak, itu sebenarnya di mana dia tersekat ataupun tersedak ke mana ke, kita kena tahu di mana sebab dan kemudian baru kita tahu penjajaran tu kita berada di mana. Setakat ini kita belum ada lagi keputusan daripada penjajaran pembugaran. Dia bila dilancarkan tu kita seronok. Oh, bagus. Ada penjajaran, ada pembugaran, bagus. Ada program-program ni. Oh, ada TS25. Apa hasilnya itu? Tapi selepas tu ini macam kita tipikal kita lah untuk apa-apa. Kita suka bila dilancarkan. Semua akan tepuk tangan, semua potong ribbon, semua suka. Tapi lepas tu kemana kita, di mana sekarang kita punya apa orang kata pelan pendidikan kebangsaan, blueprint nak habis dah ni tahun 2025 ni, di mana kita, perlukah kita tengok semula kita ini saya cakap bukan peringkat atas peringkat yang macam biasa-biasa macam saya ni lah, cikgu-cikgu tadika macam saya ni, saya tak tahu. Saya ataupun mungkin dilihat sebagai tidak penting untuk tahu, terutamanya kerana saya di dalam industri swasta. Jadi kalau guru-guru swasta ni, maknanya tadika swasta lebih daripada 80% di Malaysia ini adalah tadika swasta, pendidikan awal kanak-kanak. Begitu juga dengan sekolah swasta. Dia tak termasuk dalam guru arus perdana. Dia tidak dipanggil ya. Saya honestly lah secara jujurnya berkata sini, tidak dipanggil kalau guru-guru yang bukan arus perdana ni. Kalau dalam cikgu, betul cikgu Cikgu hanya di dalam sistem saja dipanggil. Kalau mereka di dalam sistem guru arus perdana saja dipanggil. Macam saya ni cikgu-cikgu kecil yang bukan arus perdana ni. Terlibat. Untuk terlibat sama dalam proses pemikiran ini. Untuk dilibatkan sama, untuk diberikan. Contoh saya di Pendang, saya libatkan, kami juga libatkan swasta. Mungkin di Pendang memang baguslah. Alhamdulillah ada Cikgu Jasni. Tapi bukan semualah maksud saya. Bukan semua, maknanya maksudnya di sini tidak proses sama itu tidak meluas lah. Tidak meluas. Dan mungkin bila kita kata komunikasi kat sini, kenapa tak sampai? Susah ke tak sampai? Mungkin kerana susah bahasanya. Mungkin kita menggunakan terlalu banyak istilah, lepas tu kita tak sambung. Ya, daripada Linus tadi misalnya sambung ke plan, kita pun tak sambung apa kita ada. Jadi maknanya tak sempat nak masak pada keduanya. Kalau zaman dulu kita cakap 3M kan. Saya rasa daripada zaman dulu sampai sekarang saya masih ingat kempen 3M tu. Sebab dia mudah. Saya rasa daripada semua peringkat faham 3M, membaca, menulis, mengira. Jadi semua kiralah pak cik yang tengah toreh getah ke, yang jual goreng pisang semua faham 3M tu apa. Tapi bila terlalu banyak istilah, mungkin yang untuk kita sebab kita nak melancarkan itu dan ini, kita akhirnya tak faham ke mana kita, apakah hala tujuannya. Baik. Saya sedikit dekat sebelum kita berhenti berehat sebentar. Ini saya nak ajukan kerana memandangkan disebut tadi bahawasanya kalau
kalaulah ibu bapa itu tahu proses dan cara kaedah untuk memahami, menyelesaikan satu perkara di dalam silibus itu, maka mudahlah untuk mereka memahami. Maka saya berkira-kira jumlah waktu mereka di sekolah dan jumlah waktu di rumah. Kalau saya kira-kira, lebih kurang di sekolah itu anak-anak lebih kurang 6 atau 7 jam satu hari di sekolah. Baik. Dan perkara itu juga, kanak-kanak ini kadang-kadang membawa tugasan-tugasan mereka itu di rumah. Okey? Dan rujukan mereka hanya ibu bapa saja ada. Bayangkan kalau ibu bapa pun tidak boleh memahami asas konsep itu, bagaimana anak-anak ini untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut? Adakah perlu menunggu hari esok nak jumpa dengan cikgu barulah dapatkan informasi, ataupun kita nak bawa ibu bapa pergi sekolah semula? Pandangan daripada cikgu? Satu pandangan yang saya tertunggu-tunggulah untuk soal saya berkaitan ibu bapa dengan pendidikan. Saya dulu masa jadi yang di-Ketua PFG Sekolah Kebangsaan Seri Berdana. Saya mengajar di situ. Waris selalu bersungguh sukar soalan UPSR. Okey, saya buat program didik waris. Program didik waris ada. Okey, tapi simpan dulu tentang program didik waris. Sekarang kita nak berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Baik, kita sudah pun berada di blok terakhir dan saya terus kembali kepada Cikgu Jasni. Adakah kita nak bawa mak bapak ni pergi sekolah semula masuk tahun 1, tahun 2, tahun 3? Okey, berbalik kepada tadi saya cadangkan. Saya masa saya jadi yang di Ketua PFG Sekolah Kebangsaan Seri Berdana. Waris merungut dari segi UPS susah. Okey, saya panggil waris darjah 6, saya mengajar matematik kepada cikgu waris. Saya bagi contoh dan contoh dan contoh, akhirnya waris seronok. Cikgu Hindun buat sains sampai waris boleh hafal kemahiran proses sains. Bermakna dunia sekarang ni kita dan kami di Pendang, di Pejabat Pendidikan Daerah Pendang, kami buat open classroom. Kami panggil waris invite ke sekolah satu hari open, tengok cikgu mengajar. Terus sekarang saya rasa sekarang dah tiba masanya cikgu waris terlibat dengan sekolah untuk melihat kualiti pendidikan, bukan nak memberi komen, tapi supaya kita sama-sama terlibat untuk kemajuan pelajar kita. Dan akhir sekali lah barangkali rumusan terus. Rumusan terus tak ada masalah. Bagi saya Ashraf, selagi kita guru cuba buat yang terbaik sebagai seorang guru. Dasar telah ditetapkan oleh pihak atasan dan suka saya nak maklumkan di sini bahawa pandangan seorang tidak boleh digunakan pakai untuk overrule pandangan yang ramai, yang pakar-pakar tadi. So maknanya kita kena faham perubahan itu akan datang lepas ni dan barangkali kementerian sentiasa mengambil pandangan itu sebagai pandangan yang positif. Sebab apa? Dalam kemahiran mengurus ialah kita kata consider all factors and other people views, itu diambil kira. Insya-Allah saya rasa semua pandangan itu barangkali ke hadapan nanti akan diambil kira. Bersabarlah wahai pendidik, didiklah anak didik kita dengan terbaik yang boleh dan berdoalah kepada Allah SWT agar kita menjadi pemimpin yang baik di mana jua kita berada, terutamanya sebagai seorang guru yang baik kepada anak didik, insya-Allah. Baik, bagaimana pandangan daripada Teacher Zaliza? Ringkas saja di pojok ini. Jadikanlah agenda pendidikan kanak-kanak, iaitu daripada pendidikan awal kanak-kanak dan juga pendidikan sekolah rendah sebagai salah satu daripada agenda utama negara. Dan janganlah bila kita sebut sahaja pendidikan, kita cuma fikir tentang peperiksaan iaitu SPM dan sebagainya, ataupun peringkat di universiti, dan peringkat yang ketinggalan, yang sering ketinggalan ataupun cuma dibahaskan apabila ada sesuatu isu sahaja, iaitu inilah peringkat bila ada penderaan misalnya, baru bercerita tentang awal kanak-kanak, baru bercerita tentang sekolah rendah. Jadi saya mungkin secara rumusan, isu silibus tinggi dan sebagainya, dan bagaimana pembelajaran perlu ada keseronokan, perlu ada komunikasi daripada peringkat atas ke bawah dengan jelas, hala tuju yang jelas. Semua ini berpunca ataupun saya rasa yang paling utama adalah kerana kita perlu meletakkan agenda pendidikan kanak-kanak sebagai yang paling utama dalam negara, untuk pemulihan negara, untuk pembentukan negara. Dan saya amat berharap perkara ini akan berlaku kerana ini untuk orang kata investor daripada luar, pelabur daripada luar ataupun negara luar melihat kita bahawa kita adalah satu negara yang sangat terkehadapan kerana kita menjadikan kanak-kanak sebagai generasi akan datang sebagai agenda utama negara. Baik, kita berakhir kepada Dr. Noah merumuskan ataupun menoktahkan kegusaran yang berada dalam kalangan ibu bapa dan juga mungkin pendidik ketika ini berkaitan dengan silibus tinggi ini. Kongsikan. Mengharapkan kelab silibus rendah khususnya tahun 1, 2, 3 ini sudah dirombak. Jelas bahawa anak-anak kita sedang berhadapan dengan isu keciciran, pembelajaran,
dan mereka perlu dibantu dengan apa segera yang boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya harap Menteri Pendidikan yang baru nanti akan segera mengharmonikan kembali golongan pelaksana, guru-guru dengan golongan pengurusan pentadbir pendidikan. Saya nampak sejak akhir-akhir ini hubungan ini tidak begitu baik dan saling tuduh-menuduh dan sebagainya. Ini satu yang tidak harmoni kepada sistem pendidikan negara, dan jika kita menganggap bahawa kita satu pasukan untuk membangunkan pendidikan anak-anak, kita bersedia untuk berlangsung dan menjadi satu pasukan yang baik. Okey, baik, terima kasih di atas buah fikiran tersebut, iaitu Teacher Zaliza Alia, Cikgu Jasdi Mat Kecil dan juga Dr. Anwar Ahmad atas perkongsian dalam kita bicara soal silibus tinggi, persepsi ataupun realiti. Baiklah saudara, memang benar hasrat membina sebuah modal insan yang kritis berfikiran, matang membuat keputusan adalah sesuatu hasrat yang sentiasa didambakan. Buat pembikin dasar, bila sedang berbincang itu, tengoklah realiti, jeling-jeling kiri dan kanan, usah terus lena berfantasi. Hakikatnya, anak seorang doktor di Kota Damansara tidak sama seperti anak seorang petani di Kota Belud. Apatah lagi yang usianya baru 7 tahun, yang baru mahu mengenal wang kertas RM1. Buat warga pendidik pula, teruskanlah berjihad membina masa depan. Sesungguhnya terkadang sistem itu menyempitkan, akan tetapi itulah resam dalam perjuangan. Dan buat ibu dan bapa dalam mendidik anak-anak, yakinlah bulat tak datang bergolek, pipih tak datang melayang. Terima kasih atas suara yang dihebohkan ini. Itu tanda sebenarnya keprihatinan tentang masa depan anak-anak yang tersayang. Saya Dini Asyar Salim menutup kira analisis minggu ini. Assalamualaikum dan selamat petang Malaysia.